Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 13 Jun 2021. Kerajaan negeri memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 PKP 3.0 di Sabah dilanjutkan hingga 28 Jun. Keputusan itu diambil sebagai langkah membendung peningkatan jangkitan COVID-19 di negeri ini. Menurut kenyataan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor, keputusan itu dilaksana setelah penilaian dibuat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri COVID-19 Sabah. Sementara itu, dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Sabah mencatat sebanyak 378 kes positif baharu COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif 65,708 kes. 5 kes kematian direkodkan di daerah Tawau, Semporna, Kota Kinabalu, Lahadatu dan Putatan. 210 pesakit sembuh manakala 1,996 pesakit sedang menerima rawatan. Terdapat 3 kluster baharu iaitu kluster Ambar Park Tawau, kluster Indah Nabawan dan kluster Kampung Baru Sipitang. Dalam pada itu, 7 lokaliti di 5 daerah iaitu Nabawan, Tawau, Kuala Penyu, Sipitang dan Kota Belud dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa 14 Jun hingga 27 Jun 2021. PKPD tersebut dilaksana di Kampung Indah Nabawan, Taman Kinabutan Ria dan Simpang Endera Sabah Tawau, Kampung Manggis Kuala Penyu, Kampung Baru SFI Sipitang serta Kampung Tawadakan dan Kampung Kota Bungan Kota Belud. Pelaksanaan PKPD untuk menyekat pergerakan dan penularan jangkitan COVID-19 dari kawasan berisiko keluar dari lokaliti tersebut. Keputusan Kerajaan Negeri melaksanakan pemotongan 50% gaji jemaah menteri dan pembantu menteri selama 2 bulan bermula bulan ini disambut baik Menteri Kabinet di Sabah. Menteri Belia dan Sukan Sabah Dato' Aaron Alfred Angin yang menyokong langkah tersebut berkata, ia amat bertepatan bagi membantu kerajaan menangani penularan pandemik COVID-19 yang semakin membimbangkan. Ketika ditemui pemberita di Keningau, Datuk Elron yang juga Adun Suk berkata, komitmen semua pihak terlibat amat bermakna dalam menjayakan usaha kerajaan memutuskan rantaian pandemik COVID-19 termasuk memperhebatkan program vaksinasi kepada rakyat. Bagi saya mungkin sudah sampai masalah. Bukan saja kita mengharapkan usaha atau perbelanjaan daripada kerajaan, tapi kita sebagai adun juga turut sama untuk mengorbankan dan memastikan vaksinasi ini berjaya. Khamis lalu, Kerajaan Negeri turut mengumumkan pemotongan 30% gaji adun dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS selama 1 bulan. Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Telupit giat membantu Kementerian Kesihatan KKM di daerah itu melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK secara bergerak dalam usaha memberikan suntikan vaksin kepada penduduk luar bandar. Ia susulan kesukaran masyarakat daerah itu untuk mendaftar mendapatkan suntikan vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Menurut Adun Telupit, Johnny Bonje Kurum, kerjasama masyarakat Telupit dalam mendapatkan suntikan vaksin amat tinggi meskipun pusat pemberian vaksin secara bergerak yang dibuka jauh daripada lokasi kediaman penduduk. Sumbangan itu katanya KKM kawasan Telupit perlu mempergiat PIK secara bergerak bagi membolehkan lebih ramai masyarakat daerah itu menerima suntikan vaksin. Sasaran kita separuh daripada penduduk daerah Telupit ini yang menjangkau lebih kurang 32,000 orang yang setakat ini, dan saya tentu mencapai 40,000. Sasaran kita adalah 20,000 orang divaksinkan melalui outreach ini. So inilah yang kami sedang usahakan sekarang. Beliau ditemui RTM dalam PIK daerah Telupit di Dewan Kampung Toniting Telupit. Sementara itu, penduduk yang ditemui menyambut baik program berkenaan bagi membolehkan imuniti kelompok dapat dicapai. Alhamdulillah, buat masa ini adalah yang saya nampak dia punya keburukan tentang vaksin inilah. Jadi yang di luar sana, nasihat saya kepada yang di luar sana, ambillah vaksin ini. Bagi saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang belum menerima vaksin itu, datanglah menerima vaksin di mana-mana pusat vaksin. Selepas Kampung Toniting, PIK Telupit secara bergerak akan dilaksana di Kampung Bakung-Bakung Telupit.
Sementara itu, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Telupit akan memperhebat program outreach imunisasi COVID-19 dalam usaha meningkatkan jumlah penduduk setempat menerima vaksin. Jumlah dos vaksin juga akan ditambah dalam setiap pelaksanaan program berikutan kehadiran memberangsangkan masyarakat dalam program tersebut. Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Telupit Dr. Muhammad Azri Ramli berkata, hasil kerjasama pelbagai agensi dan penduduk program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK Telupit dijangka dapat dilengkapkan menjelang hujung tahun ini. Setelah diambil kira semua inisiatif-inisiatif dan program-program ini, dijangkakan 2,500 dos akan diberi setiap minggu, menjadikan jumlah dos sebulan kepada 10,000. Dan di sini sekiranya kami mendapat kerjasama baik daripada penduduk-penduduk, kami jangkakan boleh lengkapkan program vaksinasi seawal mungkinlah sekitar hujung tahun. Beliau ditemui RTM dalam PIK Daerah Telupit di Dewan Kampung Toniting Telupit. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Azri menasihatkan masyarakat Telupit yang belum mendapatkan suntikan vaksin agar sentiasa peka berhubung maklumat pelaksanaan program outreach COVID-19 Telupit. Beliau yakin kerjasama Pejabat DUN Telupit dan Pejabat Penerangan Daerah Telupit dalam mewar-warkan program tersebut mampu menarik kehadiran lebih ramai penduduk. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK tidak sesekali mengenepikan mereka di pedalaman. Walau sesukar mana pun penempatan mereka diakses, terbaru petugas kesihatan Kinabatangan melaksanakan PIK secara bergerak kepada penduduk ke kawasan perkampungan terpencil dan kawasan ladang di Ladang Hapseng, Jalan Jeroko. Misi turut disertai Klinik Jeroko dengan memberi suntikan vaksin Sinovac dos pertama kepada 250 penduduk. Laporan wartawan Wan Hizwah Ahmad. Mula dilaksanakan sejak 2 minggu lalu. Ia bertujuan memastikan semua individu dalam daerah ini mendapat vaksin. Petugas kesihatan akan mendaftar dan memberi suntikan vaksin kepada mereka secara terus dengan memfokus warga negara, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik. Pelaksanaannya dibantu Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Kinabatangan, antaranya Angkatan Pertahanan Awam APM. Program turun padang ini mendapat sambutan menggalakkan berbanding program sama yang dilaksana di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Dengan aktiviti lapangan ini sebenarnya kami dapat memberikan penerangan yang lebih jelas kepada individu-individu yang sukar untuk mendapat informasi yang tepat. Sebenarnya vaksin ini pada pengalaman kita, vaksin ini adalah selamat. Sebagai kesinambungan, program sama akan diadakan di beberapa kampung terpencil dengan menggunakan logistik pengangkutan air. Antaranya di Kampung Abai, Tundun Bohangin dan Seri Ganda serta beberapa kawasan ladang lain. Dengan perjalanan yang jauh ke setiap lokasi pemberian vaksin, keselamatan dan kualiti vaksin amat dititikberatkan. Sasaran ditetapkan untuk PIK bagi daerah Kinabatangan ialah seramai 173,300 orang. Setakat ini kira-kira 2.7% atau lebih 4,000 orang sudah menerima vaksin di daerah ini. Manakala seramai 24,000 orang telah mendaftar untuk program outreach. APM turut komited membantu pejabat kesihatan dalam meningkatkan pendaftaran PIK dan pelaksanaan pemberian vaksin. 4 lokasi pendaftaran vaksin turut dibuka di Setko Luar, Setko Dalam, Bukit Garam Point dan di Kampung Batu Putih untuk memudahkan warga Kinabatangan mendaftar. Kita mempermudahkan. Tim-tim APM bersedia membantu warga Kinabatangan. Datang saja ke tempat tadi, kita akan bantu untuk pendaftaran. Dan sekiranya anda telah daftar, kita tunggulah. Tuan-tuan tunggu untuk panggilan suntikan. Dalam pada itu, masyarakat di Ladang Hapseng dan ladang berhampiran menyambut baik pelaksanaan program outreach ini yang memudahkan dan menjimatkan masa mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin tanpa perlu keluar ke pekan. Kami agak senang hatilah kepada yang di luar sana. Ayo kita ramai-ramai untuk menerima vaksin. Jangan takut, jangan gentar. Kerana ia tiada memudaratkan. Alhamdulillah saya sudah suntik. Sangat menggalakkan sebab apa? Memudahkan kami di sini. Masyarakat sebab Jeroko ni agak pedalaman
Jadi berbanding kalau kami keluar lagi ke Kuala Datuk, kita kena batangan, ambil masa dan perjalanan. Usaha ini bukan saja dapat memastikan dan juga memudahkan penduduk untuk mendapatkan suntikan vaksin, malah seterusnya memastikan kelancaran suntikan vaksin COVID-19. Program imunisasi COVID-19 berjalan dengan lancar dalam usaha membentuk imuniti kelompok dan sekaligus membendung penularan pandemik COVID-19 di negara kita. Wan Hizwa Ahmad, RTM. Pertubuhan Alumni Universiti Malaysia Sabah UMS menyambut baik langkah kerajaan menangguhkan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN selama 3 bulan. Inisiatif yang dilaksanakan mulai 10 Jun hingga 31 Ogos 2021 itu mampu memberi kelegaan kepada peminjam terutama mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Presiden Pertubuhan Alumni UMS Samasuddin Yusof mencadangkan penangguhan bayaran balik PT-PTN dibuat secara langsung dan tidak perlu dipohon oleh peminjam seperti mana yang telah dilaksana tahun lepas. Penangguhan ini seolah-olah memberikan mereka ruang dan peluang untuk bernafas menjalani kehidupan seharian dalam era pandemik COVID-19. Samasuddin bercakap demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Patrick Sulaiman Sinil Sabri turut mengemukakan saranan agar penangguhan tersebut dapat dilanjutkan sehingga para peminjam berupaya untuk melakukan pembayaran balik pinjaman. Oleh itu, saya mohonlah supaya pihak kerajaan dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya cadangan ini. Golongan peminjam PT-PTN ini telah terjejas pendapatan mereka. Mereka tidak mampu sebenarnya untuk membayar semula pinjaman-pinjaman tersebut disebabkan kekurangan pendapatan. Peminjam PT-PTN yang terkesan boleh mengemukakan permohonan melalui portal rasmi PT-PTN. Pertanyaan lanjut boleh menghubungi Keline PT-PTN di talian tertera yang beroperasi dari 9 pagi hingga 5 petang, Isnin hingga Jumaat. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Segera daftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Saya Nur Haji Maradik. Salam hormat. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Nusla Talaha dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 13 Jun. 3 lagi kluster baru diisytiharkan semalam di negeri ini iaitu kluster Kampung Sebandi Hilir, Lundu, kluster Melatai Kapit dan kluster Kampung Tabuan Haji Rahman Kuching. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, 2 daripada kluster tersebut berpunca daripada aktiviti berkunjung dan perhimpunan upacara miring semasa sambutan Hari Gawai yang lalu.
Kluster kampung Sebandi Hilir yang melibatkan sebuah kampung di daerah Lundu berpunca dari Perhimpunan Upacara Miring pada 31 Mei bersempena sambutan Pra-Hari Gawai. Manakala kluster Melatai yang dikesan di kawasan Melatai Jalan Selirik Kapit berpunca dari pergerakan sosial dan aktiviti berkunjung semasa sambutan Hari Gawai yang lalu. Sementara itu, kluster kampung Tabuan Haji Drahman di Kuching berpunca dari kontak ahli keluarga dan pergerakan sosial dalam kalangan penduduk di lokaliti tersebut. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mengisytiharkan satu kluster tamat iaitu kluster Penurin Betong. JPBN dalam pada itu memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan sehingga 28 Jun ini memandangkan kes COVID-19 masih tinggi. JPBN turut mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 3 lokaliti iaitu PKPD Rumah Jarob Cangkul Lubuk Antu, PKPD Kampung Sebandi Hilir Lundu dan PKPD Rumah Kintan Merampu Pakar antara 11 hingga 28 Jun. Manakala PKPD di 6 lokaliti ditamatkan membabitkan daerah Sri Aman, Tatau, Bintulu dan Julau. Semalam 569 kes baharu dilaporkan dengan 65.20% daripada jumlah kes dikesan di 5 daerah iaitu Sibu, Kuching, Kapit Miri dan Bintulu. Turut dilaporkan 4 kematian iaitu 2 di Hospital Kapit dan masing-masing 1 di Hospital Sibu dan Sarike. Lebih 100 orang pemandu dan kelindan lori hadir mendapatkan suntikan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Datuk Permaisuri Miri semalam. Ini susulan makluman dari negara Brunei Darussalam berhubung syarat vaksinasi mandatori bagi pejalan-pejalan keluar negeri yang dikeluarkan pada 1 Jun lepas. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataannya memberitahu beliau sebelum ini telah mendapatkan persetujuan JPBN dan Jabatan Kesihatan Negeri untuk pemberian suntikan vaksin COVID-19 kepada pemandu-pemandu daripada syarikat-syarikat logistik dan pengangkutan di bahagian Miri yang ingin melakukan perjalanan memasuki atau merentasi negara Brunei Darussalam sebelum meneruskan perjalanan mereka ke Limbang dan Lawas. Dalam perkembangan lain, Datuk Lee yang juga Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri memberitahu penghantaran kedua bagi vaksin jenis Sinovac dijangka tiba di Miri pada 15 Jun ini. Setakat ini, aktiviti pemberian vaksin di bahagian itu berjalan lancar dengan 2 PPV beroperasi semalam iaitu PPV Eastwood membabitkan 1,374 dos suntikan dan PPV Permaisuri melibatkan 840 dos suntikan. Penduduk di Limbang yang berusia 18 tahun ke atas diminta mendaftar dengan segera bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Awan Tengah Ali Hassan memaklumkan langkah itu dapat membantu membendung penularan pandemik COVID-19. Jelasnya mulai bulan Julai depan, program khidmat masyarakat bergerak akan dilaksanakan di daerah itu bagi menggerakkan usaha tersebut. Dan mengenai dengan outreach program, ini adalah merupakan mobile team yang telah pun dilulus ya seramai 21 lokaliti, kampung-kampung dan rumah-rumah panjang. Tapi kita telah pun bersetuju supaya ini ditambahkan lagi supaya ianya merangkumi ya semua penempatan. Walaupun satu penempatan itu tidak ramai penduduk, kita harus masukkan mereka dalam untuk kita nak melaksanakan program ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam satu sidang media selepas membuat lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Suarah Limbang. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Awan Tengah turut mencadangkan penambahan 2 PPV bagi daerah Limbang.
Individu yang dipanggil untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Causey Square di Kuching dinasihatkan supaya datang ke PPV berkenaan 30 minit sebelum janji temu yang ditetapkan. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, dalam kenyataan media memberitahu ia bagi mengelak sebarang kesesakan di lokasi tersebut. PPV Causey Square memulakan operasi pemvaksinan semalam dengan 500 dos sehari dan jumlah tersebut akan ditingkatkan sehingga 2,000 dos sehari. Penerima vaksin juga dinasihatkan untuk memastikan lokasi PPV yang ditetapkan kerana pada masa yang sama PPV Hospital Umum Sarawak turut beroperasi memberi vaksin COVID-19. Penerima vaksin hanya akan dipanggil secara janji temu dan bukan terus masuk atau walk-in. Kaedah pendaftaran vaksin secara manual bagi penduduk di luar bandar adalah langkah yang tepat. Timbalan Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Tebedu, Dr. Muhammad Razi Zakaria berkata, pendekatan tersebut salah satu usaha yang boleh dilakukan bagi mempercepat sasaran imuniti kelompok. Banyak yang responsif kepada panggilan lah. Banyak yang tak ada masalah untuk hadir lah. Sebab yang datang tu adalah daripada kampung yang sama. Maka mereka dapat kadang tu berkongsi kereta. Jadi effectiveness untuk datang tu agak mudah berbanding kalau hanya orang tua dipanggil kan. Tiba-tiba tak ada kereta, tak ada saudara mara. Bercakap kepada pemberita, Muhammad Razi berkata, PPV Tebedu mempunyai kapasiti memberikan suntikan vaksin sehingga 150 orang dalam satu masa. Seramai 80 petugas daripada pelbagai agensi ditempatkan di PPV berkenaan bagi melancarkan operasinya. Beberapa penerima vaksin menyambut baik pengurusan di PPV tersebut. Memang bagus rasanya, tapi tidak ada rasanya sakit. Biasa, macam biasa rasanya. I'm glad that I can get my first vaccine here. The process is quite fast actually. Sebab saya datang sini tadi, saya terus duduk, saya laju lah. Proses pemberian suntikan vaksin pada hari pertama di PPV Tebedu semalam melibatkan penduduk di 3 buah kampung iaitu Kampung Sebintin, Kampung Paya Berus dan Kampung Batu Bedang serta kaki tangan pejabat pos Tebedu dan kaki tangan Pusat Khidmat Tebedu. Pusat Kesihatan Sibu Jaya yang dijadikan salah satu pusat pemberian vaksin PPV di bahagian Sibu mempunyai kapasiti untuk memberikan 200 dos suntikan vaksin setiap hari. Penolong Pegawai Perubatan Kanan Klinik Kesihatan Sibu Jaya, Atta Asak bagaimanapun berkata, PPV Pusat Kesihatan Sibu Jaya hanya beroperasi pada hujung minggu sahaja. PPV Pusat Kesihatan Sibu Jaya ini mula beroperasi semalam. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui di PPV Dewan Serbaguna Sibu Jaya. Dalam pada itu, author memberitahu PPV Dewan Serbaguna Sibu Jaya mempunyai kapasiti untuk memberikan vaksin kepada 600 orang sehari. Sekiranya proses berjalan lancar, pihaknya mampu meningkatkan lagi jumlah kapasiti pemberian dos suntikan di PPV berkenaan. Author turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa memeriksa aplikasi MySejahtera bagi mengelakkan terlepas janji temu vaksin mereka. 2 buah helikopter digunakan untuk menghantar bantuan bekalan makanan kepada 13 rumah panjang di kawasan Ulus Kerang, Sri Aman. Ahli Majlis Daerah Lubuk Antu yang juga penyelaras bantuan bagi kawasan Ulus Kerang, Kaunselor Robert Angai memberitahu ia melibatkan 8 kali penerbangan pergi balik dari Pekan Engkelili. Jelasnya perkhidmatan pengangkutan udara diperlukan kerana kedudukan rumah panjang terbabit sangat jauh dan sukar diakses melalui jalan darat. Antara rumah panjang terbabit ialah Lepong Kepayang, Kerangkas, Bergantung, Nangan Talau dan Panco. Guna four wheel lah, four wheel dan di bawah tu guna lori lah. Dan tidak ada menggunakan seperti perahu lah, longboat. Ini memang susah. Mungkin kalau menggunakan four wheel, dia memakai masa 5 jam lah. 5 jam kalau ulang-alik mau pakai 9 jam ke 10 jam tu. Satu rumah panjang yang jauh sekali lah. Paling jauh. Paling jauh tu rumah panjang mana? Paling jauh tu rumah Upuak lah, Lepong Payang.
Bercakap kepada pemberita, Robert berkata 226 ketua isi rumah dari 13 buah rumah panjang terbabit menerima bantuan bekalan makanan di bawah bantuan khas Sarawak Ku Sayang 6.0. Bagi kawasan Kabong pula, pengagihan bermula Khamis lepas dengan sejumlah keseluruhan ketua isi rumah berjumlah 4,855. Banyak-banyak terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana sudi memberi sumbangan baku makanan walaupun seberapa, tapi sekurang-kurangnya dapat meringankan beban penduduk Kampung Pelam dalam tempoh PKP itu. Dan kami rasa benda itu dapat sedikit sebanyak menampung keperluan harian bagi penduduk kampung. Terima kasih kepada WB dan tim yang bertungkus lumus menguruskan hal pembahagian baku makanan itu. Kerajaan negeri memperuntukkan 35.5 juta ringgit untuk bantuan bekalan makanan bagi membantu golongan B40 yang terkesan oleh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bilangan penderma darah di Miri telah menurun sebanyak 19% disebabkan penularan wabak COVID-19. Menteri Pengangkutan yang juga Timbalan Pengerusi Bulan Sabit Merah Cabang Miri, Datuk Lee Kim Shin memberitahu pada tahun 2019, tabung darah Hospital Miri merekodkan seramai 8,734 penderma. Manakala bagi tahun 2020, jumlah itu turun kepada 7,101 penderma. Secara purata, Hospital Miri memerlukan sekurang-kurangnya antara 20 hingga 30 pain darah sehari. Justru Datuk Lee meminta para penderma di Miri untuk tampil menderma darah. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas meninjau kempen derma darah anjuran Persatuan Wartawan Utara Sarawak dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Cabang Miri di Miri. Kempen tersebut diadakan bersempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia dengan tema Celebrating the Gift of Blood. NSJA adalah satu badan yang sangat aktif yang mempromosikan kempen menderma darah kepada masyarakat di Miri. Sekian berita pagi Sarawak. Sentiasa semak notifikasi di My Sejahtera untuk janji temu vaksinasi. Saya Nuzila Talaha. Assalamualaikum dan salam hormat.